Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Saya Cikgu Nabila sebagai Cikgu Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3. Bagi persediaan murid untuk subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3, kamu perlu sediakan 3 buah buku. Yang pertama, buku teks RBT. Jika kamu telah mendapat buku teks RBT, pastikan buku teks kamu dibalut. Tapi, jika kamu masih belum dapat buku teks RBT, ini bukan alasan kamu tidak belajar RBT, kerana kamu boleh memuat turun buku teks digital. Kenapa kena ada buku teks? Sebab buku teks merupakan buku rujukan utama untuk kamu mencari jawapan pada setiap latihan yang cikgu berikan. Yang kedua, buku nota panjang. Buku nota panjang ini akan menjadi buku nota kamu dan juga buku latihan RBT. Jadi, kamu perlu menyediakan 2 muka surat untuk indeks. Okey, apa yang perlu ada pada indeks? Bilangan, perkara, tarikh, tanda tangan guru dan catatan. Untuk membuat nota, kamu boleh menggunakan semua pen warna-warni kecuali pen merah. Nota mengikut kreativiti kamu. Kemudian, jika membuat lakaran, pastikan kamu membuat lakaran tanpa menggunakan pembaris. Untuk latihan, mesti dibuat jawapan digariskan atau dibulatkan mengikut soalan yang cikgu berikan. Yang ketiga, modul RBT. Setiap latihan dalam modul RBT wajib kamu buat. Jika ada masalah, tanya. Kerana modul RBT ini merupakan pentaksiran dalam bilik darjah yang mengandungi tahap penguasaan 1 sehingga tahap penguasaan 6. Penting untuk kamu capai tahap penguasaan 6. Okey. Sesi pembelajaran 2021, cikgu akan laksanakan pengajaran dan pembelajaran secara maya online sepanjang tempoh PKP atau PKPB ini sehingga sekolah dibuka semula secara rasmi. Pelajar mesti mengikuti kelas mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah. Cikgu akan memberi penerangan melalui video PowerPoint dan juga perkongsian video YouTube yang dimuat naik link di dalam WhatsApp kelas. Selain itu, cikgu akan memuat naik soalan latihan dan aktiviti sama ada latihan secara dalam talian ataupun melalui modul. Pembelajaran secara normal akan dilaksanakan di sekolah apabila sekolah dibuka semula. Okey, pada masa itu, cikgu akan menyemak semula latihan yang telah cikgu berikan kepada kamu di dalam modul ataupun dalam buku nota. Bagi kandungan pembelajaran tingkatan 3, untuk RBT mempunyai 3 bab sahaja, iaitu reka bentuk mekatronik, penghasilan produk, reka bentuk sebagai instrumen lakaran. Okey, mari kita mulakan pembelajaran. Untuk hari ini, kita belajar mengenai reka bentuk mekatronik. Objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dengan tepat. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti elemen mekatronik. Reka bentuk mekatronik. Okey, kamu perhatikan bab yang kamu telah belajar semasa di tingkatan 2. Okey, ada 6 bab. Penyelesaian masalah secara inventif, teknologi pembuatan reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan reka bentuk makanan. Pelajar, untuk reka bentuk mekatronik yang kamu akan belajar pada hari ini, dia melibatkan 3 reka bentuk yang kamu dah belajar semasa tingkatan 2. Apa dia? Reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik dan reka bentuk elektronik.
Okey. Jadi dalam bab ini kamu akan belajar tentang semua 3 aplikasi: mechanical, elektrik dan elektronik. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kita tengok gambar. Gambar yang pertama itu adalah mechanical. Yang kedua adalah elektronik. Yang ketiga elektrik. Dan keempat ialah kawalan dan pengaturcaraan. Jadi mekatronik menggabungkan berapa disiplin ilmu? 4 sahaja, iaitu mechanical, elektronik, elektrik dan kawalan pengaturcaraan. Okey pelajar, perhatikan di sekeliling anda. Dapatkah anda mengenal pasti produk mekatronik yang biasa anda gunakan dalam kehidupan harian? Okey, kita tengok gambar di bawah. Apa nama produk ini? Mesin fotokopi. Ini merupakan satu contoh produk mekatronik. Tengok yang kedua, lift. Ini juga merupakan produk mekatronik. Yang ketiga, palang automatik. Okey, kenapa kita kategorikan dia sebagai produk mekatronik? Pelajar, kamu tengok bagi persamaan antara 3 produk ini. Apa persamaan dia? Semua menggunakan elektrik. Ada tak menggunakan adakah produk yang tidak menggunakan elektrik? Tak ada, semua menggunakan elektrik. Yang kedua, kamu nampak dia menggunakan aplikasi elektronik kerana mengandungi komponen elektronik di dalam setiap produk. Yang ketiga, produk-produk ini bergerak tak? Okay, awak tengok mesin photostat. Dia bergerak sebab dia perlu mencetak kertas yang berada di dalamnya. Bergerak, dia mempunyai komponen yang perlu bergerak. Lift, pintu tu bergerak. Jadi dia mempunyai komponen mechanical. Yang ketiga, palang automatik. Dia bergerak untuk turun dan naik palang dia. Jadi dia menggunakan komponen mechanical. Okey. Sekarang awak tengok perkara keempat yang sama pada setiap produk. Ada tak manusia yang perlu mengendalikan produk-produk ini? Adakah anda perlu buka pintu lift sendiri secara manual? Tak ada. Perlu mengangkat palang dan menurunkan palang secara manual. Kamu yang kena turunkan. Ada tak? Tak perlu. Ni semua secara automatik. Mesin photostat. Perlu ke kamu sendiri yang mencetak kertas untuk di photostat? Tak perlu. Semua ini adalah mesin yang buat. Jadi bila dia produk ini tidak menggunakan manusia untuk menggerakkan produk-produk ini, dia mempunyai kawalan dan pengaturcaraan. Jadi dah ada berapa aplikasi dekat situ? Ada 4. Elektrik, elektronik, mechanical dan kawalan pengaturcaraan. Jadi ini adalah produk mekatronik. Okey? Boleh kamu fikirkan contoh lain untuk produk mekatronik yang ada di rumah kamu? Semua orang ada. Apa contohnya? Mesin basuh. Ya, betul. Mesin basuh adalah salah satu contoh produk mekatronik. Okey, apa lagi?
aircon. Ya, aircon merupakan salah satu contoh produk mekatronik kerana dia mengandungi 4 aplikasi yang kita dah belajar tadi. Okey, next kita pergi kepada sejarah perkembangan revolusi industri. Ada 4 revolusi. Revolusi industri 1.0, dia banyak menggunakan mechanical, di mana menggantikan tenaga manusia. Revolusi industri 2.0 menggunakan tenaga elektrik. Okey, seperti kereta elektrik. Okey, menggunakan tenaga elektrik. Revolusi industri 3.0, dia menggabungkan mechanical, elektrik dan elektronik. So, itu adalah mekatronik. Okey. Yang revolusi industri keempat, mekatronik yang digabungkan dengan internet. Itu revolusi yang keempat. Jadi, kamu rasa pada masa kini kita berada di revolusi yang mana satu? Revolusi 1.0 ke, 2.0 ke, 3.0 ataupun 4.0? Ya, kita berada di revolusi 4.0, di mana kebanyakan produk mesti menggunakan internet. Okey, apa maksud revolusi? Revolusi bermaksud perubahan yang menyeluruh dari segi cara berfikir, bertindak dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan dalam sesuatu bidang secara meluas, menyeluruh dan cepat. Jadi, senang untuk kamu faham, revolusi adalah perubahan. Okey, kita tengok revolusi industri 4.0. Penting kerana dia membantu Malaysia dalam mempertingkatkan hasil pendapatan negara dari segi pengeluaran, menaik taraf modal insan, menaik pendapatan pekerja, meningkatkan produktiviti industri. Okey, dalam revolusi industri 4.0 ada 9 teras. Yang pertama, keselamatan cyber. Yang kedua, data raya. Yang ketiga, realiti terimbuh. Yang keempat, perkomputeran awan. Yang kelima, pembuatan bahan tambah. Keenam, simulasi. Ketujuh, internet benda. Kelapan, persepaduan sistem. Dan kesembilan, robot berautonomi. Okey, gambar ajar ni ada dalam buku teks. Senang cerita, revolusi 4.0 ni ialah hidup manusia yang dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan dalam menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Okey, tengok gambar ni. Gambar yang pertama. Apa yang robot ni buat? Apa yang dia buat untuk bantu kamu? Dia menjadi robot pelayan untuk menghantar makanan di restoran. Okey. Kita belum jumpa lagi di Malaysia. Mungkin di luar negara telah ada. Okey. Yang kedua, drone. Okey, ini adalah drone. Drone, biasa kamu nampak drone hanya untuk mengambil gambar dari atas. Okey, dari atas permukaan yang tinggi. Tapi drone juga digunakan dalam pertanian. Dia digunakan untuk menyembur baja. Yang ketiga ni apa? Vacuum robot. Okey. Semua dalam kehidupan kamu akan datang, semua bakal dibantu oleh robot. Robot akan menjadi kawan dalam menguruskan hal ehwal dan tugasan harian kamu. Itu revolusi 4.0. Okey. Boleh kita teruskan? Okey. Next. Mengenal pasti elemen mekatronik.
Mekatronik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan semua elemen asas kejuruteraan, iaitu ada 4: sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caraan. Gambar ni kamu kena ingat ada dalam buku teks kamu sebagai rujukan. Okey. Okey. Yang mana satu adalah produk mekatronik? Nombor 1 ke, 2 ataupun 3? Jika kamu tengok persamaan dalam gambar ni, ini adalah perubahan daripada penyapu. Angka guna penyapu. Kemudian ditambah baik kepada vacuum. Okey, vacuum berwire. Sekarang yang ketiga pula vacuum juga tapi tanpa wire. Dan tak perlu ada manusia yang perlu kendalikan vacuum tersebut. So, mana satu produk mekatronik? Ya, betul. Produk mekatronik yang ketiga. Okey. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik. Sistem elektrik ini berfungsi sebagai sumber bekalan kuasa arus elektrik. Arus elektrik terbagi kepada dua, iaitu arus terus dan arus ulang alik. Apa fungsi sistem elektrik? Berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okey, gambar di bawah ni menunjukkan sumber bagi elektrik. Okey, bateri ada dua bentuk. Okey, yang bateri pertama tu kamu biasa gunakan, sama ada kamu letak pada remote control, pada jam dinding. Yang kedua ni bateri pada kenderaan. Okey. Ini adalah contoh motor arus terus dan yang kedua adalah motor arus ulang alik. Now kita tengok sistem mekanikal. Boleh tak kamu senaraikan 11 komponen mekanikal yang kamu pernah belajar pada tingkatan 2? Ingat lagi? Okey, ini adalah komponen mekanikal yang kamu telah pelajari pada tingkatan 2. Gear, pautan, tuil, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsol, galas berbola, bindu dan juga rantai. Sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan, iaitu motor. Gambar yang pertama adalah gabungan bagi gear dan rantai. Gambar yang kedua, takal dan tali sawat serta gear. Jadi, bila digabungkan komponen mekanikal, itu adalah sistem mekanikal. Boleh faham? Sistem mekanikal ni dia menggabungkan komponen, beberapa komponen mekanikal. Dia tak akan ada satu je gear saja. Tak boleh. Okey, dia mesti ada gear dan juga rantai. Okey, untuk satu produk ni. Okey. Yang kedua, kamu nampak dekat sini, dia menggabungkan 3 komponen mekanikal. Takal, tali sawat dan juga gear. Rantai sambung dengan 2 gear. Tali sawat sambung dengan 2 takal. Ini bergantung, tengok pada gambar rajah ya. Gambar rajah pertama, rantai sambung dengan 2 gear. Gambar rajah yang kedua, tali sawat disambungkan dengan 2 takal dan mempunyai gear pada produk itu. Sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan sistem dan sambungan fizikal komponen elektronik. Contoh, papan litar, perintang, diod, penderia, transistor, kapasitor dan lain-lain.
dalam 1 liter bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Jika kamu tengok dalam gambar ni, ada berapa komponen elektronik yang digunakan? 3. Bila dia mempunyai lebih daripada 1 komponen elektronik, maka itu adalah sistem elektronik. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. Apa maksud sistem kawalan? Mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan. Yang kedua, berfungsi untuk memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi dengan sempurna. Pengaturcaraan pula untuk mengawal operasi alat elektronik dengan menulis arahan dalam bahasa-bahasa pengaturcaraan. Contoh perisian Java, Python, Visual Basic, C++. Okey, masa untuk uji minda. Apakah definisi reka bentuk mekatronik? Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu. Ada 4 ilmu, kamu ingat lagi? Ilmu apa yang pertama? Mesti ada. Mechanical, ya. Yang kedua, disiplin ilmu apa? Elektrik, betul. Yang ketiga, yes, elektronik. Yang keempat, kawalan dan pengaturcaraan. Untuk mencapai apa? Tujuan yang dikehendaki. Ini adalah definisi reka bentuk mekatronik. Okey. Yang kedua, tengok gambar ni. Apakah elemen mekatronik yang terdapat pada produk ini? Ingat, mekatronik mesti ada berapa elemen? Ada 4. Okey, elemen apa yang ada pada vacuum robot ni? Elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Okey. Jadi, pelajar, tugasan anda untuk hari ini, buat latihan dalam modul muka surat 6 dan 7. Tulis tarikh hari ini iaitu 21 Januari 2021. Selamat menjawab.